Berita menarik hari ini di Asoka.com, Rabu 8 September. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Pada hari ini, negeri Sabah mencatatkan 2,067 kes baharu jangkitan COVID-19. Jumlah terbaharu itu dilihat menurun sebanyak 40 kes berbanding 2,107 kes pada semalam dan laporan penuh akan menyusul di laman portal di Asoka.com. Kejadian kereta hanyut sememangnya sukar dijangka, namun sekiranya terpaksa berdepan situasi berkenaan, persediaan awal amatlah penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Ali Ismail berkata, orang ramai terutamanya pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sebaik-baiknya mengelakkan untuk melalui kawasan banjir. Apabila berdepan keadaan tingkap tertutup pula, pemandu perlu bertindak memecahkan tingkap kenderaan untuk keluar, di mana cermin paling lemah dan mudah pecah adalah cermin paling belakang dan diikuti cermin tingkap sisi. Katanya dalam sesi temu ramah khas bersama Desoka.com semalam. Sementara itu, Muhammad Ali berkata, sebelum melintasi kawasan banjir, kenderaan yang digunakan juga perlu diambil perhatian kerana ia memainkan peranan penting. Katanya dalam kejadian terbaharu, keadaan Pro 2 Myvi yang rendah menyebabkan arus sungai mudah merempuh bahagian sisi kenderaan sebelum menghanyutkannya. Laporan penuh mengenai tips berdepan situasi kereta hanyut ketika banjir boleh didapatkan di laman portal Desoka.com. Tindakan yang pertama, buka seat belt atau tali keselamatan. Buka tali. Dalam pada itu, sebuah gudang tanpa nama di Jalan Pantai Berahi Putatan di sini yang dipercayai menjadi lokasi penyimpanan minuman keras dan mercun seludup diserbu semalam. Operasi bersepadu Ops Kontraben dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah jam 3.05 petang. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, operasi bersepadu Ops Kontraben dibuat hasil risikan dan maklumat. Katanya dalam operasi itu pihaknya merampas 3,986 karton minuman keras dan 40,500 biji mercun berbagai jenama. Menurutnya, nilai keseluruhan minuman keras dan mercun yang dirampas selepas tafsiran cukai ialah RM502,316 Malaysia. Muhammad Haris juga berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967 kerana menyimpan barang-barang tidak berkastam. Berita seterusnya, lebih 5,000 penduduk di Sepanggar merayu kepada Jabatan Air Negeri Sabah JANS supaya menyelesaikan segera masalah air yang menghantui penduduk kawasan berkenaan ketika ini. Mewakili penduduk, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik, Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, kebanyakan tempat di kawasan Sepanggar terjejas akibat masalah air yang semakin kritikal. Beliau berkata, kawasan perumahannya sendiri yang dihuni kira-kira 300 penduduk turut terjejas sehingga ada yang terpaksa membersihkan diri di pejabat dan menedah air hujan untuk kegunaan seharian. Katanya beliau sudah menghubungi bahagian aduan dan juruterajaan Kota Kinabalu untuk mendapatkan maklum balas berhubung situasi yang mereka hadapi, namun belum ada sebarang tindakan. Malah katanya pengarah JANS yang bertanggungjawab terhadap masalah air di Sabah juga sudah dihubungi, namun tiada tindakan dilakukan sehingga kini. Sehubungan itu, beliau berharap masalah berkenaan diselesaikan dengan segera selain meminta pihak yang bertanggungjawab memberi penjelasan berhubung perkara itu. Manakala penduduk Pulau Gaya di sini yang belum menerima vaksin COVID-19 dipelawa untuk mendapatkan suntikan vaksin yang dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya bermula hari ini. Berdasarkan maklumat dikeluarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, program jangkauan luar vaksinasi COVID-19 itu berterusan sehingga 11 September ini bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Program berkenaan yang terbuka kepada penduduk warga negara dan bukan warga negara diadakan secara walk-in atau tanpa temu janji, iaitu diberikan kepada individu berumur 18 tahun ke atas yang tidak mempunyai temu janji melalui MySejahtera, di mana penduduk hanya perlu mematuhi beberapa syarat berkaitan prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19.
Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana lebih 500,000 bakul makanan di negeri Sabah yang telah diagihkan dan akan diteruskan terutama di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD dan golongan yang dikuarantin di rumah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Syahelmi Yahya berkata, Kerajaan Negeri Sabah telah mengenal pasti kawasan-kawasan terlibat dan penduduk yang memerlukan bantuan makanan. Katanya jumlah bakul makanan di negeri Sabah pada tahun ini sudah melebihi 500,000 diagihkan kepada mereka yang telah ditetapkan, iaitu golongan IKC, B40, mereka yang dikenakan kuarantin di rumah dan juga kawasan-kawasan yang dikenakan PKPD. Beliau berkata demikian semasa melawat pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Seri Perdana Lahad Datu pada Rabu. Dalam pada itu, Syahelmi juga memberitahu tahap kesedaran penduduk Sabah terhadap kepentingan mengambil vaksin sudah pun semakin baik. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.